Perak menggunakan pendekatan bersepadu bagi menarik lebih ramai warga asing untuk melabur, bekerja, belajar dan bersara di bawah program Malaysia Rumah Keduaku. Sejak tahun 2020, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri telah meluluskan 4 permohonan perolehan hartanah melibatkan kutipan levi lebih RM50,000. Sebab itu ditetapkan dia mesti ada wang yang mencukupi untuk tinggal di Malaysia, gaji yang besar untuk dia berbelanja di Malaysia. Jadi kerana itu ditetapkan kalau kita bawa pesara masuk, jika dia tidak mempunyai kewangan yang cukup, maka dia tidak akan dapat mendapat tujuan besar. Tujuan besar ialah untuk bawa mereka tinggal di sini, mungkin dia dapat mendapat kehadiran keluarga di sini dan mereka akan berbelanja di sini, maka perbelanjaan itulah yang dikatakan dapat membantu ekonomi negara. Beliau menyatakannya dalam sesi soal jawab persidangan DUN Perak di Ipoh. Dalam sidang sama, Dewan turut dimaklumkan mengenai 86 lokasi bencana tanah mendap dikesan berlaku di Lembah Kinta, Ipoh. Kajian Jabatan Mineral dan Geosains Negeri mendapati kesemua kawasan itu didasari batu kapur Kinta dan merupakan kawasan bekas lombong yang telah ditebus guna untuk pembangunan. Kerajaan melalui PBT berkaitan telah melaksanakan sistem One Stop Center OSC di mana setiap permohonan pembangunan akan diulas oleh agensi berkaitan sebelum sesuatu permohonan pembangunan terutama skip perumahan diluluskan. Dalam konteks Jabatan Mineral dan Geosains, setiap permohonan itu perlu disertakan dengan laporan siasatan tanah tapak untuk diulas oleh DMG berkaitan kesesuaian tapak tanah untuk dimajukan. Bagi isu tanah mendap yang berlaku di Rizab Jalan, kerja pembaikan akan dilaksana segera melalui pihak konsesi Puncak Emas. Manakala jika berlaku dalam bangunan kediaman di kawasan perumahan, ia tanggungjawab pemilik membuat kerja pembaikan. Kerja pemadaman 3 premis yang terbabit dalam kebakaran di Bukit Selambau, Kedah masih berbaki 20%. Malah keadaan terkawal selepas pasukan khas bahan kimia berbahaya melakukan pemeriksaan pengesanan gas di lokasi kejadian. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah, Muhammad Naim Mat Jaafar berkata, pihaknya menggunakan 3 aliran dan pancutan air bagi memadamkan kebakaran mengikut 3 pembahagian sektor. Ahad lalu, 3 gudang penyimpanan barangan terpakai terdiri daripada logam tembaga, wayar dan bateri terlibat dalam kebakaran itu. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kejohanan Bola Sepak Liga Kementerian Pelajaran Malaysia KPM 2024. Kolej Sultan Abdul Hamid KSAH jalin kerjasama dengan Akademi PDRM FC dan Hijau Kuning Football Club HKFC bagi menghadapi saingan bawah 14 dan 17 tahun. Melalui kerjasama ini, pemain KSAH akan dibantu oleh sistem pembangunan atau metodologi daripada La Liga Spanyol melalui kerjasama strategik yang telah dijalin oleh HKFC sebelum ini. Pada hari ini, saya ingin menjemput Ustaz 2020. Bagi pihak pasukan bola sepak Kolej Sultan Hamid memang agak beratlah untuk bersaing yang di peringkat yang lebih tinggi. Tapi dengan sokongan teknikal kejuruteraan yang ada, saya yakin percaya Hijau Kuning dan PDRM FC akan membantulah segi teknikal. Kita lihat itulah tahun pertama kita di peringkat Liga KPM lah. Tapi kita tidak nak boleh expect benda tu dengan jangka masa yang cepat. So kita akan berbincang dengan pihak HKFC dan Kolej Sultan Hamid ini. Kita akan tengok dia punya stay by stay lah. Majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU HKFC diwakili Presidennya Muhammad Talha Zainul dan KSAH diwakili Pengetuanya Samsul Badri Ishak. Turut hadir Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Sabri Osman.